الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Man zallazi yuqridullah qardan hasana fayudaifahu lahu ad'afan kasira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang akan memberikan satu pinjaman yang baik kepada Allah supaya dia melipat gandakannya baginya berlipat kali ganda, dan Allah menyempitkan dan melapangkannya, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Di dalam ayat ini dijelaskan mengenai memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala. Ini tidaklah bermakna bahawa na'udzubillah Allah Ta'ala memerlukan wang manusia dan demi memenuhi keperluan-keperluannya dia meminta pinjaman. Makna pinjaman secara umum sebagaimana yang kita pergunakan sewaktu melakukan pinjaman, seperti waktu kita mengambil pinjaman atau memberikan pinjaman dari seseorang. Tetapi makna harfiahnya adalah juga bermaksud balasan yang baik atau buruk. Di sini maknanya adalah siapakah yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan ganjaran terbaiknya kepadanya. Jadi, di mana saja timbul pertanyaan tentang membelanjakan atau memberikan harta untuk Allah Ta'ala, maka hal ini disebabkan bahawa Allah Ta'ala menganugerahkan balasan yang terbaik kepada orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Yakni apabila seseorang membelanjakan harta demi Allah Ta'ala, seseorang memberikan untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menganugerahkan balasan terbaiknya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala telah berfirman di banyak tempat lainnya mengenai berbagai bentuk pengorbanan serta pengorbanan harta. Dan membelanjakan harta demi agama Allah Ta'ala atau demi kebaikan makhluk Allah Ta'ala adalah dinyatakan sama dengan membelanjakan harta demi Allah Ta'ala itu sendiri. Dan apapun juga yang dibelanjakan demi Allah Ta'ala, ia tidak akan menjadi sia-sia. Bahkan ini adalah seolah-olah satu pinjaman yang darinya Allah Ta'ala akan mengembalikannya dengan berlipat kali ganda. Jadi janganlah ada yang menganggap bahawa Allah Ta'ala memerlukan satu pinjaman. Allah Ta'ala sendiri adalah wujud Rabb. Dia adalah sang pemelihara seluruh alam semesta dan maha pemberi. Dia tidak memerlukan apapun. Ketika dia menggunakan perkataan pinjaman untuk dirinya, maka maknanya adalah belanjakanlah harta di jalanku dan jadilah orang-orang yang meraih kurnia-kurniaku yang tiada batasnya. Siapakah yang memberikan pinjaman yang baik kepadaku? Dengan mengangkat pertanyaan ini, manusia ditekankan olehnya menuju ke arah siapakah yang membelanjakan harta di jalanku
dan menjadi pewaris kurnia-kurniaku yang tidak terhingga, dan terus menerus seperti demikian. Dan selanjutnya dia sendiri pun telah memberikan penjelasannya juga bahawa aku bukanlah sedang meminta pinjaman kamu ini untuk menyimpannya atau untuk memenuhi keperluan-keperluanku, tetapi aku mengatakan ini kepada kamu, yakni aku mengambil pinjaman ini dari kamu adalah untuk memberikan berlipat kali ganda kepada kamu. Dan dengan menggunakan perkataan ini adalah supaya apabila kamu membelanjakan harta demi agamaku, demi kebaikan makhluk-makhlukku, maka aku akan mengembalikan kepada kamu dengan berlipat kali ganda. Dengan menggunakan lafaz qarza hasanah atau pinjaman yang baik, Tuhan memberitahukan juga perkara ini bahawa apabila kamu membelanjakan ini dengan kerelaan kamu sendiri dan hati kamu yang terbuka, maka pengorbanan seperti ini akan menjadi pengorbanan di dalam Allah Ta'ala, dan ini akan menjadi bentuk qarza hasanah atau pinjaman yang baik dari kamu, dan Allah Ta'ala juga akan mengembalikan yang berlipat kali ganda banyaknya dari itu. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam dalam memberikan penjelasan mengenai perkara ini dalam satu majlis beliau bersabda seperti ini, bahawa Allah Ta'ala yang meminta pinjaman bukanlah maknanya bahawa na'udzubillah Allah menghajatkan pinjaman dan dia memerlukannya. Anggapan seperti ini juga adalah kekufuran. Justru maknanya adalah aku akan mengembalikan dengan ganjaran, yakni aku akan mengembalikan dengan yang berlipat kali ganda. Ini adalah satu cara bila Allah Ta'ala menghendaki memberikan kurnia kepada seseorang. Kemudian di dalam satu kesempatan Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda bahawa ada seorang yang berfikiran cetek mengatakan bahawa man zallazi yuqridullah qardan hasana, siapakah orang yang mahu memberikan satu pinjaman yang baik kepada Allah, maknanya adalah bahawa seolah-olah na'udzubillah Allah itu lapar. Orang yang bodoh ini tidak memahami perkara ini. Beliau bersabda bahawa adalah orang bodoh yang mengatakan hal seperti ini. Orang yang bodoh tidak memahami bahawa dalam ayat ini dari manakah munculnya mana Tuhan itu lapar. Ketika Allah Ta'ala berfirman qarza hasanah atau pinjaman yang baik, maka artinya adalah belanjakanlah kepadaku. Di sini dari manakah muncul kesimpulan bahawa Allah Ta'ala itu lapar? Di sini beliau bersabda bahawa makna pinjaman di sini pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terdapat janji akan pengembaliannya. Pinjaman sendiri adalah sesuatu yang harus dikembalikan, dan bersamanya pinjaman melekatkan janjinya. Beliau bersabda bahawa mereka yang meletakkan makna miskin kepada wujudnya, yakni orang yang melemparkan tuduhan dengan kata atau makna miskin atau dengan kata Allah Ta'ala memerlukan, di sini Allah Ta'ala tidaklah berfirman bahawa aku lapar, aku adalah sangat sengsara, sehingga berikanlah kepadaku. Aku ingin membelanjakannya untuk keperluan diriku. Ya, Allah Ta'ala berfirman untuk hamba-hambanya bahawa wahai hamba-hambaku, walaupun engkau dalam keadaan lapar, apabila engkau memberikan, apabila engkau membelanjakan harta engkau, maka maknanya adalah sesungguhnya engkau telah membelanjakannya di atas jalanku. Beliau bersabda bahawa makna pinjaman di sini adalah siapakah yang memberikan amal soleh kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada mereka. Apapun bentuk amal soleh, jalanilah ia hanya demi Allah, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakannya. Hal ini bukanlah tentang ringgit dan wang semata-mata. Beliau bersabda bahawa hal ini patut dikaitkan dengan keagungan Tuhan di mana terjadi hubungan pertalian antara ubudiyat dengan pertalian rububiyat.
Dengan merenungkan hal ini, maka maknanya akan dapat difahami dengan jelas, kerana Allah Ta'ala adalah wujud yang memenuhi keperluan semuanya tanpa melihat kebaikan, doa atau permohonan siapapun dan tanpa membezakan seseorang itu kafir atau mukmin. Allah Ta'ala Maha mengasihi setiap manusia, tidak kiralah apakah dia adalah seorang kafir atau mukmin. Dan dari kurnia rububiyat dan rahmaniatnya, dia memberikan kurnia kepada semuanya. Kemudian bilakah dia akan mensia-siakan kebaikan-kebaikan seseorang? Tatkala tanpa adanya kebaikan seseorang, tanpa adanya kerja seseorang, Allah Ta'ala mengasihi semuanya dan memberikan kurnianya kepada semuanya. Maka tatkala ada manusia yang hendak berbuat kebaikan dan hendak melakukan amal soleh, maka bagaimana boleh Allah Ta'ala mensia-siakannya dan tidak memberikan ganjarannya kepadanya? Inilah keagungan wujudnya, iaitu may ya'mal misqala zarratin khairan yara, yakni barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan memberikan ganjarannya, dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Inilah makna sebenarnya dari kata pinjaman yang terdapat di dalam ayat tersebut. Jadi kerana makna sebenarnya dari kata pinjaman yang terdapat dalam ayat tersebut, maka kesimpulannya adalah ayat manzallazi yaqradullaha qardan hasana yang tafsir ayat tersebut terdapat di dalam ayat ini, iaitu may ya'mal misqala zarratin khairan yara, iaitu siapa pun yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, maka Allah Ta'ala sesuai dengan ayat ini pasti akan memberikan ganjarannya. Pendek kata, untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala dan untuk mengkhidmati makhluknya, melakukan pengorbanan harta juga merupakan satu kebaikan yang sangat besar, dan Allah Ta'ala tidak pernah meninggalkan mereka itu tanpa memberikan ganjaran. Allah Ta'ala juga menyebutkan perkara ini di tempat lain di dalam Al-Quranul Karim. Dalam kaitan tentang pengorbanan harta, siapakah yang lebih memahami daripada para anggota jemaat? Setiap peringkat para Ahmadi memiliki pengalaman peribadi masing-masing, bahawa tatkala mereka demi Allah Ta'ala dan demi mengharapkan keridaan Allah Ta'ala, mereka mengorbankan harta di jalannya, maka perkara demikian selain menjadi sarana meraih ketenangan batin bagi mereka, dilihat dari sudut duniawi juga, ribuan orang tersebut telah mendapatkan pengalaman di mana secara luar biasa Allah Ta'ala mengembalikan wang yang telah mereka belanjakan demi meraih keridaan Allah Ta'ala tersebut. Banyak sekali para Ahmadi seperti ini, di mana mereka hanya semata-mata berkorban, yakni mereka melakukan pengorbanan atas dasar pengorbanan itu sendiri, dan mereka hanya memiliki keinginan supaya Allah Ta'ala meredai mereka. Di dalam hati mereka sama sekali tidak terdapat pemikiran bahawa mereka akan mendapatkan balasannya dalam kehidupan dunia ini atau dalam bentuk harta duniawi. Tetapi Allah Ta'ala yang telah berfirman bahawa aku akan mengembalikannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dia sungguh-sungguh akan mengembalikannya. Ada juga sebahagian anggota di mana walaupun mereka berada dalam keadaan yang serba kekurangan, mereka tetap membelanjakan harta dan mereka menaruh keyakinan bahawa Allah Ta'ala dengan cara-cara tertentu pasti akan memenuhi keperluan-keperluan mereka. Dan Allah Ta'ala pun memenuhi harapan mereka tersebut. Dan mereka sendiri akan menjadi kehairanan bahawa bagaimana Allah Ta'ala telah menyempurnakan keperluan-keperluan mereka. Namun syaratnya adalah pengorbanan tersebut hendaknya dilakukan dengan niat yang baik dan demi meraih keridaan Allah Ta'ala. Dan hendaknya pengorbanan dan perintah-perintah lain serta kebaikan-kebaikan lainnya juga diamalkan. Janganlah hanya sekadar telah membelanjakan harta dan menganggap bahawa saya telah banyak melakukan pengorbanan dan saya telah menyempurnakan kewajipan-kewajipan lainnya. Kerana melaksanakan kebaikan-kebaikan lainnya juga adalah sangat perlu. Bukan seperti seorang peniaga yang membelanjakan harta hanya dengan fikiran bahawa dia harus mengambil keuntungannya. Belanjakanlah harta di jalan Allah Ta'ala, maka kamu akan meraih manfaat-manfaatnya. Pendek kata, waktu ini saya akan menyampaikan kisah-kisah yang dialami oleh beberapa anggota di mana mereka telah meraih kurnia dari mengamalkan petunjuk Allah Ta'ala ini. Kebanyakan darinya adalah kisah-kisah di mana mereka dengan sebenar-benarnya telah memberikan pengorbanan demi Allah Ta'ala semata-mata, dan Allah Ta'ala tidak hanya telah menyempurnakan keperluan-keperluan mereka dengan cara yang sangat luar biasa, bahkan dia telah melipat gandakannya.
Banyak di antara mereka yang telah melakukan pengorbanan seperti ini, iaitu mereka berfikir bagaimana caranya mereka dapat menutupi rasa lapar mereka serta anak-anak mereka. Namun dalam waktu beberapa minit saja, Allah Ta'ala bahkan telah menciptakan sarana untuk menutupi rasa lapar mereka, dan Dia telah menganugerahkan yang lebih banyak kepada mereka dari apa yang telah mereka memiliki sebelumnya. Dan ini telah menjadi sarana peningkatan keteguhan iman mereka. Pendek kata, mereka inilah orang-orang yang meraih keridaan Allah Ta'ala, di mana contoh-contoh mereka yang tak terkira dapat kita saksikan waktu ini hanya di dalam Jemaat Ahmadiyah. Presiden dan Mubalik Incharge Jemaat Geni Kanakari menulis, di mana beliau mengatakan bahawa di satu masjid, beliau pernah menyampaikan khutbah Jumaat saya mengenai wakfi jadid yang disampaikan di tahun lalu, yang di dalamnya saya telah menjelaskan pentingnya pengorbanan harta. Kemudian bersamaan dengan itu, saya juga menyampaikan kutipan-kutipan sabda Hazrat Aqdas Masih Maud AS, di mana Hazrat Masih Maud AS telah menyebutkan satu sarana di antara 5 sarana-sarana untuk sampai kepada Allah Ta'ala, iaitu jihad bil mal. Dan beliau bersabda bahawa di dalam satu jiwa tidak dapat terkumpul 2 kecintaan, iaitu kecintaan kepada harta dan juga kecintaan kepada Allah Ta'ala. Selain ini pun, waktu itu saya telah menyampaikan beberapa peristiwa yang seperti biasa saya sampaikan, iaitu peristiwa-peristiwa pengorbanan harta yang menggugah keimanan. Beliau mengatakan bahawa setelah melaksanakan solat Jumaat, seorang Ahmadi yang miskin namun mukhlis yang bernama Musa Kabar Sahib, beliau dengan penuh keikhlasan mengeluarkan berapapun jumlah wang yang ada di dalam poketnya untuk membayar canda wakfi jadid, walaupun sebelumnya dia telah membayar candahnya. Bila dia ditanya mengenai berapa jumlah wang yang akan dicandakan, maka dia menjawab bahawa semua wang yang ada di dalam poket saya telah saya keluarkan. Sekarang silakan tuan sendiri yang mengiranya. Saya telah memberikan semua ini demi meraih kecintaan Allah Ta'ala semata-mata, bukanlah untuk mengiranya. Maka tatkala wang tersebut telah dikira, jumlahnya ada 50,000 franc. Ketika diberitahukan kepadanya bahawa simpanlah sedikit wang darinya, kerana tuan juga kan hendak pulang ke rumah, tuan justru mengeluarkan semua wang yang ada di dalam poket tuan. Untuk belanja pulang pun tuan tidak mempunyai wang. Dia menjawab, apakah tuan tidak dengar bahawa Hazrat Masih Maud SAW bersabda, di dalam satu hati tidak dapat bersemayam 2 cinta. Oleh kerana itu, biarkanlah saya hidup dengan menyandarkan diri pada kecintaan Allah Ta'ala. Maka dia pun pulang ke rumahnya dengan hati yang senang dengan berjalan kaki. Inilah pemandangan yang setelah menyaksikannya sendiri, Mubalik Sahib pun menuliskan bahawa hatinya penuh dengan semangat puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan betapa tinggi keikhlasan jemaat ini yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud SAW. Banyak orang yang telah mendengarkan khutbah-khutbah dan setelah mendengarnya mengatakan bahawa ya, kami telah mendengar. Namun bagi yang mencatatnya dengan penuh perhatian bahawa Hazrat Masih Maud SAW bersabda, 2 cinta tidak dapat bersemayam di dalam satu hati, maka dari itu tidaklah mungkin di satu sisi seseorang mencintai harta, di segi yang lain mencintai Tuhan, lalu dianggap telah mengamalkan ajaran tersebut. Orang-orang mengatakan bahawa mereka adalah orang-orang yang tidak faham. Inilah yang dimaksud dengan mendengarkan sesuatu dengan penuh perhatian dan mengamalkannya. Sungguh menakjubkan pemandangan pengorbanan ini. Ini juga sesuai dengan syarat-syarat biat bahawa dalam setiap keadaan akan memenuhi janji setia kepada Allah Ta'ala dan tidak akan mengeluh. Beliau membayar pengorbanan itu dengan hati yang gembira dan selalu bersedia memberikan pengorbanan dengan penuh kesetiaan. Para penentang kita mengatakan bahawa kami akan menghapuskan nama jemaat dari dunia. Siapakah yang dapat menghapuskan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala dan setia kepadanya ini seperti ini? Allah Ta'ala akan merangkul orang-orang yang mencintainya seperti itu dengannya. Sedangkan para musuh, debunya pun tidak akan diketahui. Seorang wanita dari jemaat Perancis
Denawa Sahibah beberapa waktu yang lalu telah biat. Beliau dengan keluarganya juga menghadapi banyak kesulitan dan kesusahan. Beliau menceritakan, saya selalu berusaha untuk selalu ikut ambil bahagian dalam pengorbanan harta, apakah itu wakfi jadid, tarik jadid atau masjid fan, dan melihat dengan mata sendiri keberkatan-keberkatan canda. Beliau menceritakan bahawa tahun ini ketika saya membayar canda wakfi jadid, keadaan saya bahawa sejak sekian lama saya sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang baik namun tidak mendapatkan pekerjaan. Beliau mengatakan, pada hari di mana saya membayar canda wakfi jadid, dalam waktu 10 minit kemudian melalui telefon saya mendapatkan pemberitahuan dari sebuah syarikat besar bahawa saya diterima bekerja di syarikat mereka. Beliau mengatakan bahawa mendapatkan pekerjaan segera setelah pembayaran canda-canda itu dan khususnya pembayaran wakfi jadid sesungguhnya merupakan satu tanda dari Allah Ta'ala bagi saya. Mubalik Kazakhstan menulis bahawa isteri mualim lokal Daslan Sahib telah biat beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu di hari jadinya, beliau memberikan 7,000 tenge, ini mata wang lokal, untuk pembayaran tarik jadid dan wakfi jadid. Beliau telah membagi dua membayarnya. Beliau menceritakan, seminggu setelah pembayaran itu saya mendapatkan wang berjumlah 70,000 tenge yang saya tidak menduganya. Saya berkorban di jalan Allah Ta'ala, maka dia mengembalikannya dengan 10 kali ganda. Sebahagian orang mengatakan bahawa mengapa pada kami tidak terjadi peristiwa seperti ini. Hendaknya mereka beristighfar dan bertanya kepada hati mereka, apakah pada waktu berkorban niat mereka ikhlas berkorban demi Allah Ta'ala? Jika ya, maka tidak mungkin timbul rungutan. Kemudian hendaknya merasa gembira bahawa Allah Ta'ala telah menganugerahkan taufik untuk berkorban. Allah Ta'ala pasti akan memberikan satu atau dengan berbagai cara. Jika tidak hari ini, maka hari esok. Namun barang siapa yang niatnya baik hanya untuk itu, maka bagi mereka akan tidak akan timbul rungutan. Sedikit sahaja hati melakukan perkara ini, maka bagi orang-orang seperti ini, solat pun akan menjadi satu beban. Seorang kawan dari Moskow, Abdul Rahman Sahib, menceritakan bahawa saya selalu tidak bernasib baik dalam pekerjaan. Setiap kali mendapatkan pekerjaan, gajinya selalu kecil sehingga susah untuk menampung perbelanjaan keluarga. Pada satu kali, 1 bulan gaji saya tidak dibayar. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kurnianya dengan cara gaji saya dinaikkan. Saya menganggap bahawa ini adalah isyarah dari Allah Ta'ala bahawa saya harus membayar canda secara dawam. Kemudian saya mula membayar canda secara dawam. Hasil dari pembayaran itu, Allah Ta'ala telah memberikan lebih banyak kurnianya. Dan saya mendapatkan hadiah satu pekerjaan yang sejak 2 tahun saya tunggu. Dan dengan kurnia Allah Ta'ala, sekarang saya juga mendapatkan taufik untuk membayar canda wakfi jadid. Dan saya memahaminya secara khusus bahawa disebabkan istiqamah dalam pembayaran canda, Allah Ta'ala terus meningkatkan pendapatan seseorang dan mengatur sesuatu yang tetap. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala bahawa dia telah memberikan taufik kepada saya untuk termasuk ke dalam orang-orang yang ikut serta dalam canda-canda jemaat. Dari Mubalik daerah Waterloo, Sierra Leone, Iftikhar Sahib menceritakan bahawa saya melakukan kunjungan ke berbagai jemaat untuk menghimbau mengenai canda wakfi jadid. Saya sampaikan kepada para anggota jemaat bahawa dari pihak kami sebelumnya telah malas untuk menjelaskan kepada anda semua mengenai pentingnya canda. Pada waktu pengumuman canda tarik jadid, saya telah menyampaikan bahawa Sierra Leone memiliki kemampuan yang cukup besar
dan jika mahu mereka boleh lebih baik lagi dalam canda-canda mereka. Oleh kerana itu beliau pergi ke jemaat-jemaat dengan membawa pesanan ini dan mengatakan bahawa ini adalah pesan Khalifatul Masih, bahawa Sierra Leone adalah jemaat yang cukup besar dan lama dan para anggota jemaat bersedia untuk memberikan pengorbanan-pengorbanan. Kemalasan adalah dari pihak para petugas. Beliau menceritakan bahawa setelah mendengar pesanan ini, dalam diri pada anggota jemaat timbul satu gejolak dan semangat, dan mereka tidak hanya membayar canda wakfi jadid, bahkan membayar canda-canda lainnya dengan jumlah yang lebih besar. Di Luton, ada satu tempat bernama Luton, telah dilaksanakan raptah dengan 18 keluarga, yang mana hasilnya hanya dalam satu hari telah mendapatkan sebanyak 1,300,000 lion. Dua Ahmadi yang merupakan pelajar sekolah membayar canda wakfi jadid sebesar 300,000 lion hanya dalam satu hari, dan kemudiannya menambahkan lagi 200,000 lion. Seorang anak perempuan di Luton, Muslimah Gofona, telah membayar sejumlah 50,000 lion dan mengatakan bahawa mohonkanlah doa ke hadapan Khalifatul Masih untuk saya. 5 orang pelajar menceritakan kepada saya bahawa mereka bekerja untuk dapat membayar canda, dan upah yang mereka dapatkan sebesar 50,000 lion mereka persembahkan untuk wakfi jadid. Maka inilah orang-orang yang mengatakan labaik terhadap perintah khalifah. Mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah duduk berhadap-hadapan seperti ini. Tapi dalam hati mereka terdapat kecintaan kepada khilafat dan menghormatinya. Dan oleh kerana itulah, kemudian mereka menjadi orang yang bersedia untuk memberikan segala pengorbanan demi Allah Ta'ala. Kemudian lihatlah satu lagi contoh kecintaan ini dari jemaat Luton. Beliau menceritakan bahawa saya pergi ke rumah Esbah untuk menghimbau mengenai canda dan menyampaikan ringkasan khutbah bahawa di Sierra Leone para anggota jemaat mampu untuk memberikan pengorbanan-pengorbanan. Isteri beliau mengatakan bahawa beliau sangat terharu. Beliau mengatakan bahawa memang sangat benarlah apa yang dikatakan Khalifatul Masih. Namun hari ini di rumah kami tidak ada apa-apa. Tuan Mubalik menceritakan bahawa baru saja duduk, tanpa disangka-sangka dari satu tempat datang sejumlah wang. Beliau pada waktu itu memegang kawannya yang merupakan sekretari mahal dan mengatakan, buatkanlah risit untuk kami. Setelah dikira diketahui bahawa jumlahnya 200,000 lion yang mereka bayarkan semuanya untuk canda. Dan mereka sangat tenteram dan gembira dengan pembayaran ini. Mereka tidak merungut bahawa tuan datang di waktu yang salah kerana kami sendiri sedang memerlukan wang. Kamu mengambil wang yang datang kepada kami. Tuan Mubalik menceritakan bahawa saya katakan kepada mereka, simpanlah juga sebahagian dari wang itu untuk makan dan minum di rumah. Beliau mengatakan tidak apa-apa. Wang itu telah kami bayarkan untuk canda. Sekarang kami tidak menghiraukannya. Namun Allah Ta'ala telah tidak melambat-lambatkannya. Tidak berapa lama kemudian mereka mendapatkan lagi wang dari satu tempat yang jumlahnya cukup banyak. Dan kemudian keperluan mereka untuk makan minum pun telah tersedia. Mubalik jemaat Kyrgyzstan menulis, seorang Ahmadi tempatan atau Ahmadi lokal yang mukhlis, Kuat Sahib, yang tinggal di Bishkek. Beliau menceritakan bahawa saya telah berjanji 1,000 som untuk wakfi jadid. Mata wang Kyrgyzstan adalah som. Sebelum sebulan berakhirnya tahun keuangan, ketua jemaat kami menjelaskan dalam khutbah mengenai pentingnya canda wakfi jadid. Beliau dalam khutbah menyampaikan peristiwa-peristiwa pengorbanan dari satu khutbah Khalifatul Masih. Pada hari tersebut, waktu itu saya baru membayarkan 200 som dari perjanjian saya yang jumlahnya 1,000 som. Saya belum mendapatkan taufik untuk melunaskannya.
Saya mempunyai seorang saudara perempuan yang sedang sakit. Setiap bulan kerajaan memberikan 4,000 som kepadanya. Pada hari tersebut setelah Jumaat, saya pergi untuk mengambil wang pencen saudara perempuan saya. Ketika saya memasukkan kad ke dalam mesin ATM, dalam akaun terdapat 10,000 som. Seminggu sebelumnya, ibu saya menulis sepucuk surat kepada kerajaan bahawa pengeluaran kami bukanlah berjumlah ini. Oleh kerana itu, mohon bantuannya ditambah. Jadi saya beranggapan bahawa ini adalah wang dari kerajaan. Tapi pada pagi hari 29 Disember, ada telefon dari kerajaan bahawa sesuai dengan janji kami akan memberikan kepada anda 5,000 som. Dengan demikian, kami mendapatkan tambahan 5,000 som dan saya pun membayarkan candahnya. Wang yang sebelumnya telah kami belanjakan, darinya juga telah dikeluarkan canda. Beliau menceritakan keberkatan dari canda yang saya bayarkan dengan segera itu adalah bahawa kami tidak tahu wang yang pertama itu datang dari mana. Namun bagaimanapun itu telah masuk ke dalam akaun dan pihak bank mengatakan bahawa ini adalah wang kamu dan kami tidak ada hubungannya dengan wang itu. Inilah pengorbanan-pengorbanan yang menjadi sarana bagi kemajuan iman. Amir Jemaat Tanzania mengatakan bahawa Khair Rashidi Sahib dari Jemaat Zanzibar, ketika beliau diingatkan mengenai wakfi jadid pada akhir tahun perjanjian, maka beliau menulis bahawa pada waktu itu saya tidak mempunyai pekerjaan dan tidak juga mempunyai wang. Namun saya memohon kepada Tuan Mubalik supaya dimasukkan ke dalam senarai orang-orang yang telah melunaskan pembayaran. Allah Ta'ala sendiri yang akan menyediakannya. Beliau menceritakan bahawa 2 hari telah berlalu. Saya telah mendapatkan pekerjaan sebagai pemandu dan dari pendapatan di hari pertama saya dapat dengan mudah melunaskan canda wakfi jadid saya dan anak-anak saya. Beliau menceritakan bahawa dikarenakan niat untuk membayar canda, saya mendapatkan pendapatan yang tetap. Beliau menceritakan, melihat hal ini, keimanan kami pun menjadi begitu teguh. Amir Sahib Tanzania juga menulis bahawa Tanah Sahib dari daerah Aringa, beliau menyampaikan dan menjelaskan bahawa tahun ini saya mendapatkan kesempatan menyaksikan keberkatan yang luar biasa berkenaan dengan wakfi jadid. Perjanjian wakfi jadid saya kira-kira 600,000 shilling. Pada bulan November, melihat kesempitan ekonomi, beliau telah menulis surat kepada saya bahawa secara umumnya keadaan dalam negara dan perniagaan sedang sangat teruk. Oleh kerana itu, doakanlah supaya dengan taufik yang diberikan Allah Ta'ala, saya dapat melunaskan perjanjian wakfi jadid saya. Orang-orang yang menulis surat kepada saya ini, mereka tidak menulis hanya untuk keperluan peribadi mereka, melainkan mereka menulis dengan pemikiran bahawa doakanlah semoga kami dapat membayar canda. Nanti akan disampaikan beberapa peristiwa di mana orang-orang melaksanakan solat-solat dan tahajud dengan tujuan supaya dapat membayar canda dari untuk memenuhi keperluan pribadi mereka. Beliau menceritakan bahawa baru saja saya menulis surat itu ditulis, hati merasakan ketenteraman bahawa insya-Allah akan ada satu sarana. Dan baru saja berlalu 24 jam dari ditulisnya surat itu, atas rekomen dari seseorang, ada seorang kawan datang kepada saya untuk berbincang mengenai perniagaannya. Pada pertemuan dengannya tersebut diketahui bahawa 15 tahun yang lalu kami berdua sebenarnya adalah kawan sekelas. Dari perbualan dengan saya mengenai urusan pekerjaannya tersebut, saya kemudian mendapatkan satu kontrak. Melalui perantaraannya pada waktu itu, saya mendapatkan kontrak yang berjumlah 6 juta shilling. Beliau menceritakan Allah Ta'ala telah memberikan 10 kali ganda dari jumlah perjanjian saya. Allah Ta'ala telah membuat 600,000 menjadi 6 juta. Saya mendapatkan wang pendahuluan. Pertama sekali saya lunaskan perjanjian wakfi jadid saya. Seorang saudara mubain baharu dari Zanzibar, Juma Sahib, bekerja sebagai buruh di pasar sayur-sayuran. Beliau menceritakan bahawa ketika dihimbau mengenai perlunasan perjanjian wakfi jadid,
Pada waktu itu, kenderaan yang selalu mengangkut barang-barang berhenti beroperasi. Beliau bekerja sebagai memuat barang di kenderaan tersebut. Keadaan ekonomi menjadi sangat sulit. Sebagaimana telah saya sampaikan bahawa seorang pekerja buruh dan seorang yang miskin ini tidaklah berdoa supaya keperluan-keperluannya dipenuhi atau supaya ada sarana untuk mengisi perut. Beliau mengatakan bahawa beberapa hari dalam tahajud saya berdoa secara khusus kepada Allah Ta'ala untuk pembayaran canda-canda. Saya bangun berdoa dalam tahajud hanya supaya Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya untuk tidak tertinggal dalam pengorbanan harta. Kemudian hanya 3 hari sebelum berakhirnya tahun Waqfi Jadid, pasar yang tadinya tutup itu mula dibuka kembali dan beliau mendapatkan gaji lebih kurang 300,000 shilling yang darinya beliau mendapatkan taufik untuk membayar canda beliau dan anak-anak beliau. Beliau tidak mengatakan bahawa kami telah mendapatkan uang untuk biaya hidup kami, melainkan mengatakan bahawa canda saya dan anak-anak saya telah dapat dibayar. Beliau menceritakan bahawa sejak saya baiat dikarenakan membayar canda, Allah Ta'ala telah memberikan keberkatan dalam harta saya. Inilah orang-orang yang memikirkan pembayaran canda-canda dan sebagaimana telah saya sampaikan, dalam tahajud mereka secara khusus menangis berdoa, maka Allah Ta'ala memberikan taufik untuk membayar canda. Orang duniawi mendengar perkara ini boleh saja mengatakan bahawa ini adalah orang gila. Namun ini adalah pandangan orang-orang dunia yang bodoh. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang disayangi Allah Ta'ala. Dan kemudian dia sendiri, yakni Allah Ta'ala sendiri yang memenuhi keperluan-keperluan mereka. Dalam laporan dapat diperolehi peristiwa-peristiwa yang sangat ajaib dan sangat unik. Amir Sahib Gambia menulis bahawa seorang pemilik kedai dari satu kampung di daerah North Bank, Ibrahim Sahib, adalah seorang peniaga yang sangat berjaya dan orang-orang menyimpan amanatnya kepada beliau. Dan pada waktu itu beliau masih ghair Ahmadi. Disebabkan beberapa hal, tiba-tiba beliau menjadi bankrupt dan beliau juga telah membelanjakan wang amanat dari orang-orang tersebut untuk menyelamatkan perniagaan beliau. Ketika beliau dalam bahaya di mana amanat-amanat itu pun tidak akan dapat dikembalikan, maka beliau pergi ke tanah airnya Guinea Conakry. Beliau melarikan diri ke luar negara dan hingga 3 tahun tinggal di Guinea Conakry. Kemudian beliau memutuskan bahawa beliau harus kembali kepada orang-orang yang menyimpan amanat tersebut. Di dalam hati beliau terdapat kebaikan. Beliau membuat keputusan untuk balik dan menghadapi keadaan di sana dan hutang-hutang yang ada. Bagaimanapun caranya, dia harus dikembalikan kepada orang-orang. Beliau lalu menelefon ke ketua kampung dan ketua distrik dan memohon supaya diberikan kesempatan. Jangan tangkap saya. Saya akan berusaha untuk melunaskan semua hutang. Lalu ketua kampung memberikan izin untuk kembali dengan syarat beliau harus bekerja keras dan mengembalikan amanat orang-orang. Jika tidak dapat melakukannya, maka beliau akan dihantar ke penjara. Beliau menceritakan bahawa 4 bulan setelah kedatangan beliau, sampailah pesan Hazrat Masih Maud SAW kepada beliau, yang mana setelah mendengarnya, beliau menerima Ahmadiyah dan mulai teratur membayar canda. Beliau juga mulai ikut serta dalam gerakan-gerakan pengorbanan harta. Beliau menyisihkan sedikit sebanyak dari gaji yang beliau dapatkan. Beliau mulai ambil bahagian dalam pengorbanan harta. Wang yang diperolehi secara teratur beliau masukkan sebahagiannya untuk pengorbanan. Dengan kurnia Allah Ta'ala, pengorbanan canda tersebut sedemikian rupa menarik banyak keberkatan dalam pekerjaan beliau sehingga dalam jangka waktu 2 tahun beliau tidak hanya dapat melunaskan hutangnya yang berjumlah 200,000 dilasi, bahkan dapat membina rumah dan membuka kembali kedainya. Waktu ini pekerjaan beliau terus mendapat kemajuan. Beliau sendiri mengatakan bahawa ini semua merupakan keberkatan canda. Seorang lajnah Australia menceritakan bahawa ketika kami pindah ke rumah baru, keadaan ekonomi kami tidaklah baik. Bayaran sewa rumah pun agak mahal. Saya tidak memiliki wang yang cukup untuk membeli barang-barang keperluan. Di satu segi lain, tahun pembayaran canda pun akan segera berakhir. Dengan bertawakal kepada Allah, akhirnya saya bayarkan wang yang ada untuk membayarkan canda. Beliau ini adalah lajnah yang tinggal di negara yang kuat, maju dengan keduniaannya, bukan di negara yang miskin.
Setelah itu beliau berdoa, "Ya Tuhan, jangan sampai aku memerlukan bantuan orang lain. Engkau sendirilah yang memenuhi keperluanku." Pada petang hari itu juga, suami saya datang lalu memberikan sejumlah wang kepada saya dan berkata, "Hari ini saya mendapatkan bonus dari majikan saya dan di antara semua pekerja, hanya saya saja yang mendapatkannya. Wang yang diberikan tersebut jumlahnya 2 kali ganda lebih banyak dari canda yang saya berikan." Beliau berkata, "Ini merupakan kurnia dan ihsan Allah Ta'ala semata-mata." Saya pun merasa hairan dan merasa yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah meninggalkan orang yang berkorban kerana Allah Ta'ala terlepas dari pertolongannya. Kamaruddin Sahib, Inspektor Canda dari India menulis, "Pada penutupan tahun perjanjian, saya melakukan kunjungan ke jemaat-jemaat Calicut bersama dengan Nazim Waqf Jadid. Kami juga berkunjung ke rumah seorang Ahmadi bernama Hanif Sahib yang telah biat ke dalam jemaat 8 tahun yang lalu. Beliau menyambung hidup dengan pekerjaan ala kadarnya. Ketika sampai di rumahnya, anak beliau yang baru berusia 10 tahun bernama Madlal Ali datang mendekati kami sambil membawa tabungnya. Sambil menyerahkan pembayaran canda Waqf Jadid, Hanif Sahib mengatakan, wang ini dia kumpulkan sepanjang tahun untuk melunaskan canda Waqf Jadid. Ketika tabung itu dibuka, jumlah wang yang ada di dalamnya cukup banyak. Nazim Sahib bertanya kepada anak itu, "Biasanya anak-anak menabung wang untuk membeli barang-barang yang diperlukannya. Namun kenapa kamu memberikan wang ini untuk melunaskan Waqf Jadid?" Anak itu menjawab yang mafhumnya adalah Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW dan para khulafai karam memerintahkan untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Untuk itulah saya serahkan wang ini untuk membayar canda Waqf Jadid. Inilah tarbiat yang diperolehi oleh anak-anak Ahmadi. Jemaat yang dipenuhi oleh anak-anak yang memiliki pemikiran seperti itu dan mendapatkan tarbiat seperti itu. Bagaimana mungkin para penentang jemaat akan dapat mendatangkan kerugian kepada jemaat? Seberapa kuat pun penentangan yang dilakukan oleh para penentang, namun Allah Ta'ala telah mendirikan jemaat ini untuk menyebarkan agamanya. Untuk itu Allah Ta'ala lah yang memelihara dan menolongnya setiap waktu. Dan Allah Ta'ala terus menimbulkan kecintaan dalam diri generasi demi generasi dan rintihan untuk menyempurnakan misinya ini. Amir Sahib, Tanzania menulis, mualim dari negara jiran Jemaat Minki Maguchi menulis bahawa ada seorang kawan yang bernama Ibrahim Sahib yang merupakan penjual daging. Tahun ini beliau menulis perjanjian Waqf Jadid sebanyak 5,800 malawin kawaca. Sepanjang tahun beliau membayarnya sedikit-sedikit. Pada Disember beliau masih mempunyai tunggakan. Namun kerana keadaan negara, usaha milik beliau pun terhenti. Akhirnya beliau melunaskan perjanjiannya dengan cara berhutang. Seminggu kemudian beliau membeli seekor kambing untuk memulakan kembali usahanya untuk dijual dagingnya. Dalam beberapa hari saja, begitu besarnya keberkatan yang beliau dapatkan sehingga hutang beliau dapat dilunaskan. Seorang yang miskin pun ketika membayar canda disertai dengan tawakal dan semangat pengorbanan, Allah Ta'ala pun mencurahkan kurnianya. Walaupun keadaan negara seperti itu waktu itu dan sekarang, namun Allah Ta'ala telah merubah keadaan beliau. Mualim Jemaat Mawala Malawi menceritakan bahawa ada seorang janda di jemaat kami, Mat Nabah Sahibah, pada setiap tahun membayar canda sesuai dengan kemampuannya. Tahun ini beliau berjanji dengan sejumlah wang untuk Waqf Jadid. Sepanjang tahun beliau mendapatkan taufik untuk dapat melunaskannya lebih dahulu daripada lajnah lainnya. Pada hari ketika melunaskan perjanjian, di malam harinya beliau melihat mimpi. Dalam mimpi tersebut kepada beliau diberitahukan bahawa sejak hari ini Allah Ta'ala akan membantumu dalam pekerjaanmu. Keesokan harinya beliau datang menemui Tuan Mualim lalu menyerahkan tambahan wang untuk Waqf Jadid. Wanita itu mengatakan, berkat canda Allah Ta'ala meningkatkan hasil tuaian saya dan Allah sendiri mengatakan kepada saya bahawa dia akan menolong saya. Bagaimana Allah Ta'ala kadang-kadang dengan cepatnya memberikan sarana untuk meningkatkan keimanan seseorang. Mubalik Albania menulis berkenaan dengan seorang mubayin baru yang bernama Miklis Bia Sahib.
yang baru biat 3 tahun yang lalu. Beliau juga berkhidmat sebagai sekretaris tabligh di jemaat. Beliau adalah seorang khudam yang aktif. Pada satu hari beliau datang membawa kotak yang dipenuhi dengan wang. Beliau menceritakan bahawa sudah sebulan beliau menyimpan kotak ini di dalam kereta dengan niat supaya wang yang berlebih dari keperluan harian akan dimasukkan ke dalam kotak tersebut untuk seterusnya dibayarkan canda. Ketika beliau membawa kotak tersebut untuk pertama kalinya, satu bahagiannya beliau membayarkan tahrik jadid dan wakfi jadid atas nama anaknya yang berumur 4 tahun bernama Bioran Bia. Dan selebihnya beliau bayarkan atas nama beliau sendiri untuk tarik jadid, wakfi jadid dan juga canda lazim lainnya. Sejak dari itu, setiap bulan beliau membawa kotak tersebut dan pada kesempatan wakfi jadid akhir Disember dan Jumaat terakhir beliau menyerahkan sejumlah wang dalam jumlah yang cukup besar untuk canda. Bagaimana setelah biat menjadi Ahmadi, timbul satu semangat dalam diri beliau untuk berkorban. Untuk itu beliau menyaksikan pemandangan curahan kurnia Allah Ta'ala ke atas beliau. Ketua Jemaat CHIM UK menceritakan bahawa terjadi penurunan yang cukup ketara dalam target kami. Untuk itu saya berdoa secara khusus dalam tahajud. Pada satu hari isteri saya mengatakan bahawa jika anda sampaikan perkara ini kepada si fulan, yakni satu keluarga di jemaatnya, mungkin dapat mencapai target. Lalu saya menghubungi keluarga tersebut. Keluarga tersebut mengatakan mohon jangan tuliskan nama kami. Lalu beliau membayar £1,000. Selain itu beliau membayar lagi £1,000 atas nama anak-anak beliau. Bahkan mengatakan jika anda mahu masih memerlukannya selain dari ini, sila sampaikan kepada kami. Sekretaris Wakfi Jadid Lajnah Islamabad UK menceritakan bahawa setelah lulus universiti saya sibuk menguruskan anak. Waktu ini anak saya sudah berusia 5 tahun dan 8 tahun. Semua canda kami dibayarkan dari penghasilan suami saya. Sedangkan wang yang ada dalam akaun bank saya hanyalah dana bantuan kerajaan untuk anak. Saya terfikir seberapa pun wang yang dibayarkan atas nama saya sebagai pengorbanan tidak dapat dikatakan sebagai pengorbanan yang hakiki. Lalu pada bulan September tahun ini saya mulai mengatur supaya selain dari pembayaran canda wasiat, tarik jadid, wakfi jadid saya akan bayarkan juga dengan memberikan standing instruction kepada bank untuk mengeluarkan wang dari akaun saya untuk membayar canda atas nama nenek dan juga pakcik saya. Setiap bulan demikianlah telah diatur supaya wang yang diizinkan benar-benar sesuai dengan penghasilan saya dan dianggap sebagai pengorbanan hakiki. Pada bulan itu juga, saya mengirim permohonan bekerja sebagai guru di sekolah kanak-kanak dengan niat untuk mencari pengalaman dalam bekerja. Namun waktu itu saya melihat peluang untuk berjaya tidaklah ada. Sehari setelah saya membayar jumlah wang dari akaun saya untuk potongan canda yang pertama, saya mendapatkan panggilan dari sekolah kanak-kanak untuk diinterview. Setelah saya membayar canda yang kedua kali dari akaun bank saya dilantik sebagai pembantu guru. Bahkan sekolah telah memberikan jawatan penting kepada saya sehingga pendapatan saya bertambah 10 kali ganda. Dari situ saya menjadi semakin yakin bahawa ini semata-mata merupakan buah dari pengorbanan harta di jalan Allah. Mubalik Jerman, Farhad Said menceritakan seorang khudam dari jemaat Wiesbaden mengatakan bahawa beliau telah melunaskan canda tarik jadid. Bahkan wang yang harus dibayarkan untuk wakfi jadid juga beliau tambahkan untuk tarik jadid. Pada bulan itu juga beliau menerima surat dari lembaga cukai yang mengatakan bahawa beliau perlu melunaskan cukai sebanyak €800. Beliau menceritakan bahawa walaupun keadaannya demikian, saya tetap menguatkan diri untuk melunaskan canda wakfi jadid saya dan memutuskan untuk membayar cukai dengan cara berhutang. Beberapa minggu kemudian saya menerima surat dari lembaga cukai yang mengatakan bahawa kami telah memeriksa sekali lagi dokumen anda yang darinya dapat diketahui bahawa sebenarnya anda tidak perlu membayar cukai, malah kamilah yang harus mengembalikan kepada anda wang sejumlah €4,400. Beberapa hari kemudian, kereta saya mengalami kemalangan ketika dipandu oleh seseorang. Kejadian itu menyebabkan saya mendapatkan ganti rugi sebanyak €4,000. Bagaimana waktu itu saya memutuskan untuk meningkatkan jumlah canda sehingga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk dapat melunaskannya. Rasul bersabda, jika ada orang yang mengatakan perkara itu hanyalah kebetulan, namun seorang mukmin mengetahui bahawa ini merupakan hasil dari kurnia Allah yang sangat khusus. Saudara Lajnah Kanada menceritakan bahawa ada seorang lajnah menceritakan 3 tahun lalu suami saya sibuk dalam menjalani pelajarannya.
Bersamaan dengan pekerjaan, beliau disibukkan dengan banyak tanggungjawab di luar. Kebiasaan yang sangat memenatkan itu membuat beliau jatuh sakit. Ketika tiba waktunya untuk menulis perjanjian wakfi jadid, beliau berjanji untuk membayar wakfi jadid yang jumlahnya 2 kali ganda dari penghasilan beliau. Beberapa waktu kemudian, pekerjaan beliau terhenti sehingga mengalami kesempitan yang sangat teruk. Kami mula memenuhi keperluan dengan menggunakan kad kredit. Ketika tiba masanya untuk melunaskan canda di akhir tahun, dengan terpaksa dan bertawakal kepada Allah Ta'ala, kami melunaskan canda-canda dengan menggunakan kad kredit. Allah Ta'ala kemudian memperlihatkan kudratnya yang sangat menakjubkan kami mendapat maklumat dari bank bahawa kami mendapatkan insurans perlindungan kredit, sehingga jika kehilangan pekerjaan, boleh memohon untuk mendapatkan pekerjaan dengan sarana tersebut. Dengan begitu, semua pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kredit kad tadi dapat dilunaskan. Bersamaan dengan itu juga, saya mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Keadaan ekonomi kami bertambah baik. Selain melunaskan canda wajib, mereka juga mula meningkatkan canda-canda yang berbentuk sukarela. Pada masa itu juga, suami saya dapat menyelesaikan pelajarannya dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Akhirnya saya meninggalkan pekerjaan saya dan mencukupkan keperluan harian dari pendapatan yang diperolehi dari pekerjaan baru suami saya. Mubalik dari Indonesia menulis bahawa ada seorang Ahmadi bernama Amin Rigai Sahib. Isteri beliau selalu berkeinginan untuk melunaskan canda wakfi jadid dan tarik jadid pada bulan Ramadan. Tahun ini penghasilan yang beliau perolehi sangatlah sedikit, sehingga nampaknya tidak mungkin untuk dapat memenuhi perjanjian. Tuan Mubalik menuliskan bahawa saya sendiri melihat mereka sambil berpuasa pada bulan Ramadan setiap hari bersama isterinya menempuh perjalanan sejauh 4 km naik ke gunung pergi ke ladang mereka dengan harapan supaya dengan itu dapatlah memenuhi perjanjian canda. Walhasil pada bulan Ramadan tersebut beliau dapat memenuhi perjanjian canda sejumlah RM200,000. Adalah tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan wang sebesar itu tanpa usaha keras. Tuan Mubalik menceritakan bahawa saya bertanya kepada beliau, apa yang membuat anda melakukan hal ini, yakni bekerja keras sambil berpuasa? Beliau menjawab, saya dan isteri saya hanya semata-mata ingin meraih keredaan Allah Ta'ala dengan mengamalkan perintah khalifah. Seorang Ahmadi dari Jemaat Ikaya Burkina Faso bernama Nayanpa Sahib telah biat lebih dari 10 tahun yang lalu, namun masih lemah dalam pembayaran canda. Beliau selalu mengalami kesulitan ekonomi. Sejak akhir-akhir ini, beliau mulai dawam membayar canda, khususnya canda wakfi jadid dan tarik jadid. Berkat canda yang beliau bayarkan, tidak hanya dijauhkan dari kesulitan ekonomi, bahkan dengan kurnia Allah Ta'ala telah memberikan kesembuhan kepada beliau dari penyakit beliau yang menjangkiti beliau sebelumnya. Tahun ini beliau mengambil bahagian dengan penuh semangat dalam pengorbanan wakfi jadid. Orang yang sebelumnya tidak memberikan pekerjaan kepada beliau, pada kali ini orang itu sendiri datang menemui beliau untuk memberikan kontrak kerja. Idris Sahib menceritakan bahawa ini adalah kurnia Allah semata-mata, yakni dengan perantaraan wakfi jadid. Allah Ta'ala memberikan sarana untuk menambahkan harta saya. Begitulah cara Allah dalam mengembalikan pinjamannya dengan berlipat ganda. Demikianlah beberapa peristiwa yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi kisah seperti itu. Semoga Allah Ta'ala sentiasa memperlakukan perkara yang sama kepada para anggota jemaat. Semoga juga para Ahmadi dapat memberikan pengorbanan dengan tulus dan setia. Dan semoga Allah Ta'ala sentiasa memperlihatkan pemandangan curahan kurnianya kepada para Ahmadi. Sekarang saya akan menyampaikan pengumuman tahun baru wakfi jadid dan pencapaian tahun lalu. Dengan kurnia Allah Ta'ala, tahun wakfi jadid yang ke-63 telah berakhir pada 31 Disember 2020 dan tahun yang ke-64 telah dimulai pada 1 Januari 2021. Dengan kurnia Allah Ta'ala, sepanjang tahun ini, jemaat mendapatkan taufik untuk mempersembahkan pengorbanan sebanyak 10,530,000 penerimaan. Kali ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, lebih 887,000 pound. Alhamdulillah, tidaklah mungkin perkara ini dapat dilakukan oleh usaha manusia. Ini hanyalah merupakan kurnia Allah Ta'ala semata-mata yang sangat khusus. Tahun ini juga, Jemaat UK menduduki tempat pertama di antara jemaat-jemaat di dunia dari segi penerimaan secara keseluruhan. Dengan kurnia Allah Ta'ala, mereka telah melakukan peningkatan yang sangat banyak. Lajnah Imailah UK juga dengan kurnia Allah Ta'ala berusaha dengan gigih.
Kali ini nampaknya peningkatan yang terjadi dalam jumlah yang banyak. Tahun ini juga nampaknya kaum bapa telah berusaha kuat seperti Lajnah. Jemaat Jerman menduduki tempat kedua. Walaupun mereka telah meningkat dalam jumlah banyak, namun UK tetap jauh meninggalkan mereka. Pakistan disebabkan oleh lemahnya nilai mata wang jauh tertinggal di belakang, walaupun masih menduduki tempat ketiga. Namun secara keseluruhan, berdasarkan nilai mata wang negara di sini pun mengalami kemajuan dan orang-orang melakukan pengorbanan. Adapun di Pakistan, nyawa pun dikorbankan oleh para Ahmadi selain dari pengorbanan harta. Mereka mengalami tekanan mental secara terus-menerus. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka. Kanada menduduki tempat keempat, seterusnya Amerika, kemudian India, kemudian Australia, kemudian satu jemaat di Timur Tengah, seterusnya Indonesia, kemudian Ghana. Dari antara negara-negara Afrika, Ghana kini bersaing dengan negara-negara besar dan masuk dalam 10 jemaat besar. Berdasarkan sumbangan per kapita, Amerika Syarikat menduduki tempat pertama, diikuti Switzerland, kemudian UK. Dari segi sumbangan secara keseluruhan di antara negara-negara Afrika, Ghana menduduki tempat pertama, Mauritius kedua, kemudian Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Sierra Leone, Gambia, Kenya, Mali dan Benin. Jumlah peserta secara keseluruhannya adalah seramai 1,452,000 orang. Dari segi penerimaan keseluruhan, 10 jemaat besar di UK adalah Farnham nombor 1, Islamabad nombor 2, Worcester Park nombor 3, Putney nombor 4, Birmingham Sub nombor 5, Gillingham nombor 6, South Chim nombor 7, Masjid Fazal nombor 8, Birmingham West 9, nombor 10 New Malden. 5 wilayah teratas dalam segi penerimaan keseluruhan adalah Baitul Futuh pertama, kemudian Masjid Fazal, Islamabad, Midlands dan Baitul Ihsan. Daftar Atfal adalah Farnham pertama, Islamabad kedua, Roehampton Valley, Baitul Futuh, Mitcham Park, Glasgow, Chim, Guildford, Worcester Park dan Birmingham South. Dari antara jemaat yang kecil, 10 teratas dari segi penerimaan keseluruhan adalah Leamington Spa, Spain Valley, Bournemouth, Burton Upon Trent, Peterborough, Coventry, Edinburgh, Keighley dan Swansea. 5 teratas amarat lokal di Jerman adalah Hamburg di pertama, kemudian Frankfurt, Wiesbaden, Grasgerau dan Dessenbach. Dari segi penerimaan wakaf jadid dari orang dewasa, 10 jemaat teratas dari Jerman adalah Rodenburg, Neuss, Neida, Mahdi Abad, Mainz, Koblenz, Hanau, Langen, Florsham, Bansham dan Pinneberg. Daftar Atfal 5 wilayah teratas adalah Hessen, Südost, Hessen-Mitte, Rhineland-Pfalz, Westfalen dan Taunus. 3 jemaat teratas di Pakistan, nombor 1 Lahore, nombor 2 Rabwa, nombor 3 Karachi. Dari segi penerimaan dari orang dewasa dari kedudukan distrik adalah Islamabad pertama, kedua adalah Rawalpindi, ketiga adalah Sargodha, lalu Gujarat, Gujranwala, Umerkot, Hyderabad, Peshawar, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan. Dari segi penerimaan keseluruhan, 10 jemaat teratas adalah Defence Lahore, Islamabad Shahar, Township Lahore, Clifton Karachi, Darul Zikr Lahore, Gulshan Abad Karachi, Samanabad Karachi, Aziz Abad Karachi, Rawalpindi Shahar, Allama Iqbal Town Lahore. Dari Atfal, 3 jemaat besar dari Pakistan adalah 1 Lahore, 2 Karachi, 3 Rabwa. Daftar Atfal dari segi distrik adalah Islamabad, Gujranwala, Sargodha, Shikhapura, Faisalabad, Dera Ghazi Khan, Gujarat, Umerkot, Narowal dan Bahawal Nagar. Kedudukan amarat Kanada adalah Vaughan di tempat pertama, kemudian Fisk Village, Vancouver, Brampton West dan Toronto West. 10 jemaat besar di Kanada adalah Bradford, Durham, Milton East, Edmonton West, Windsor, Milton West, Regina, Ottawa West, Airdrie dan Abbotsford. Wilayah teratas dari segi penerimaan dari Atfal adalah Vaughan di tempat pertama, kemudian Toronto West, Peace Village, Calgary dan Brampton West.
Dalam jemaat untuk atfal, Bradford di pertama, kemudian Durham, Melton West, London dan Hamilton Mountain. Dari segi penerimaan keseluruhan, jemaat teratas di Amerika Syarikat ada Maryland, Los Angeles, Seattle, Silicon Valley, Boston, Austin, Oshkosh, Syracuse, Rochester dan Minnesota. 10 jemaat teratas dalam daftar atfal adalah Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Silicon Valley, Austin, Oshkosh, Minnesota, Las Vegas dan Pittsburgh. 10 provinsi teratas dari India adalah Kerala di tempat pertama, kemudian Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Odisha, Punjab, Bengal Barat, Delhi dan Uttar Pradesh. Dari segi jemaat adalah Coimbatore, Qadian, Patapriyam, Hyderabad, Calcutta, Bangalore, Calicut, Conner Town, Rishinagar dan Kerang. 10 jemaat teratas dari Australia adalah Melbourne, Langwarrin, Castle Hill, Marsden Park, Melbourne, Berwick, Adelaide South, Mount Street, Pezzit, Perth, Logan, East dan Blacktown. Dari orang dewasa adalah Melbourne, Langwarrin, Castle Hill, Marsden Park, Melbourne, Berwick, Penrith, Mount Street, Blacktown, Adelaide South, Perth dan Canberra. Dari atfal adalah Melbourne, Langwarrin, Adelaide, Melbourne, Berwick, Mount Street, Logan East, Penrith, Castle Hill, Melbourne East, Perth dan Adelaide West. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan keberkatan yang tak terhingga dalam harta dan jiwa mereka yang telah memberikan pengorbanannya. Semoga Allah Ta'ala meningkatkan kerohaniannya dan dapat memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hamba-Nya. Sebagaimana saya selalu mencanangkan doa pada masa sekarang ini, sekali lagi doakanlah secara khusus untuk para Ahmadi di Pakistan. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan segala penderitaan dan kegelisahan mereka, menghentikan tangan para penentang untuk sampai kepada mereka. Adapun bagi para penentang yang tidak mungkin lagi mendapatkan Islam, semoga Allah Ta'ala segera mencengkamnya. Semoga segera menciptakan sarana untuk terbebasnya para Ahmadi dari tahanan penjara, termasuk di antaranya para Ahmadi di Algeria yang sedang ditahan juga. Di Algeria pun jemaat menghadapi penentangan. Doakanlah mereka. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan ketenteraman kepada mereka secara khusus. Tekankanlah untuk banyak berdoa, ibadah, nafal dan juga sedekah. Keadaan Pakistan secara umum dari segi keamanan tidaklah baik. Doakanlah mereka. Semoga Allah Ta'ala menciptakan keadaan yang aman dan memberikan sarana untuk mengakhiri kekacauan di mana mereka saling membunuh satu sama lain. Keganasan dan kekacauan di Pakistan. Memberikan akal kepada para pegawai dan kerajaan menjadi pengkhidmat masyarakat dalam bentuk yang hakiki dan dapat memimpin dengan adil. Doakan juga untuk keadaan dunia secara umum yang sedang menuju kepada kerosakan dengan cepatnya. Semoga Allah Ta'ala mengasihani seluruh umat manusia. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر